Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Kita seperti mana yang disebut tadi oleh Saudara Mursi, bahawa kita menunaikan satu tuntutan fitrah kita sebagai seorang manusia, yakni menaruh harapan. Yakni inilah satu hubungan yang baik, di mana kita mempunyai satu hubungan yang unik dengan Khalik. Apabila kita menandatangan sujud kepada Allah, menaguh harapan, menaguh simpati setelah kita berusaha, moga apa yang kita impikan itu, apa yang kita sentiasa bermain di hati kita, kita luahkannya, dan kita luah kepada satu tempat yang layak untuk mendengarnya. Dan itulah tempat pengharapan pergantungan, yakni kepada Khalik, yakni pencipta kita. Yang kita mempunyai satu pandangan bahawa yang mencipta kita ni bukannya sekadar mencipta dan melepaskan kita begitu saja, tapi melihat perkembangan kita. Di sana dia ada pantauan melalui barisan para malaikat. Dan kita bersama-sama bekerja sama dalam urusan ini. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Dalam Al-Quran cerita, bekerja samalah kamu dalam perkara-perkara ketakwaan. Jadi kita bekerja sama dalam persatuan yang ada, dalam pimpinan-pimpinan, bekerjasama untuk mencari ketakwaan. Dalam konteks kita sebagai pelajar, kita bekerjasama supaya suara kita semua ni satu nada yang sama. Memohon kepada Allah, moga exam yang bakal kita hadapi ini dipermudahkan urusannya. Saya masa diminta oleh saudara yang menganjur untuk memberi tazkirah, saya pun terkapar-kapar, cakap apa ni? Sebab exam bukanlah satu benda yang baru kepada kita. Bukanlah satu benda ni lah. Saya fikir apa objektif yang saya nak sampaikan. Saya duk fikir, tanya. Sebab saya yakin kalau tak ada tazkirah ni pun semua akan study juga. Kan? Semua takkan nak kena tazkirah ni baru kena study. Tak. Dia tak akan sebenarnya dia adalah dalam episod usaha kita. Episod usaha kita, apa peranan tazkirah ni dalam episod usaha ni? Jadi saya fikir dianya adalah satu daripada kaedah kita meluahkan perasaan. Kita nak mendengar, walaupun benda tu kita dengar 1000 kali dah, sifat dia begitu. Walaupun benda tu kita dengar banyak kali dah, bukan dia oh nasib baiklah dengar tazkirah ni baru rasa nak study tau. Saya yakin tau. Dia bukanlah sifat begitu. Jadi dalam Al-Quran, dalam usaha kita, apabila kita nak orang sebut sekejap benda tu, walaupun sebelum ni benda ni bermain dalam hati, kita nak dengar, tolong cakap sikit, dengar benda, dia nak dengar, bagi nak suara lain pula masuk. Sebab benda tu seolah-olah beriringan, berirama bersama dengan apa yang berada dalam hati dia. Satu daripada yang ingin saya berkongsi di sini adalah masa face exam, masa kita dalam fasa menuju peperiksaan ni, jiwa kita ni jiwa yang kita kata menerima, jiwa yang dalam keadaan mengharap, jiwa yang mengharap pertolongan. Sebab kita berusaha, kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam masa yang terdekat. Kita memohon pertolongan Allah, bukan sekadar pertolongan untuk si exam untuk kita lulus, tapi pertolongan yang datang seangkatan dengannya. Kesihatan yang baik, pertolongan ingatan yang baik, pertolongan semua yang supaya matlamat itu mencapai dengan baik. Jadi dalam usaha kita dalam mengharap kepada pertolongan daripada Allah ini, dalam usaha kita bersungguh-sungguh, bangun pagi fikir, susun jadual exam, jadual kita study macam mana nak menghadapi peperiksaan ini. Dalam aktif mode. Dalam Al-Quran, dalam istilah Islam, kita panggil benda ni mujahadah. Kes ni mujahadah. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Jika kamu bermujahadah, bersungguh-sungguh dalam urusan mencari keredaan Allah, Allah akan tunjuk jalan. Jadi kita dalam suasana peperiksaan, hati kita nampak suasana ni, dia seolah-olah bermain di hadapan mata kita. Kita susun, kita berkira masa kita main, kita kurangkan, masa kita bersembang-sembang dalam keadaan sekadar nak catch up dengan kawan-kawan, kita kurangkan. Sebab apa? Kita ada satu mission khas untuk kita capai. Jadi kita occupied
mind kita, hati kita, occupy tenaga kita untuk mencapai mission tu. Betapa kita ada mission oriented kita. Ada satu mission yang jelas nak kita accomplish. Dan semua di kalangan kita mempunyai mission yang sama. Cuba kita angkat sedikit mission itu dengan satu mission yang dengan lebih besar. Tidak kita menidak, bukan kita menidakkan mission ni, tapi kita just tengok perspektif yang lebih besar. Yang ini mission kita bertemu dengan Allah. Itu satu ultimate mission. Daripada rentetan mission, kan? Dia ada di sana satu mission yang jauh lebih besar. Yang ini mission bertemu dengan Allah. Dalam urusan bertemu dengan Allah, itu adalah menentukan sama ada kita berjaya tak berjaya dalam kehidupan kita sepanjang kehidupan, bukan kehidupan bumi je, kehidupan alam roh, alam rahim, alam dunia ni, alam barzakh sehinggalah akhirat. Jadi jangan kita lupa kehidupan exam di sana, exam yang jauh lebih besar. Kita jangan hanya berhajat dalam kita memohon kepada Allah, jangan berhajat kepada lulus exam saja di dunia, jangan kita lupa lulus exam di akhirat. Sebab dia kena ada satu rentetan yang sama. Jangan kita cerai-ceraikan dia. Jangan kita cerai-ceraikan dia. Tak. Dia mesti satu landasan yang sama. Bukan kita menidakkan kepentingan untuk bersungguh-sungguh dalam exam ni, tapi cuba kita dalam apa, kalau kita buat gambaran, kita bersungguh-sungguh dalam exam dunia, face yang sama, mujahadah yang sama, kesungguhan yang sama. Kita berkira-kira dalam hal-hal tadi saya sebut tadi, dalam bermain-main lawa-lawa kita semua kan. Kita cut down sebab kita ada mission kita. Face yang sama, tema yang sama, semangat yang sama, anjakkan dia ke dalam untuk kita mencapai keredaan Allah, untuk kita lulus exam di akhirat. Inilah face umat Islam. Kalau kita lihat sejarah, kalau kita lihat kepada generasi para sahabat, kalau kita lihat kepada Al-Quran, cerita Al-Quran itu sendiri, inilah kisah dia. Yang ini mujahadah. Base dia, umat Islam always ada mission di hadapan dia. Mission-mission ini semua untuk menuju mission yang besar, mission yang jauh lebih besar. Ini mission untuk mencapai keredaan Allah di akhirat. Jadi semua dia ada mission-mission. Kita mission bit by bit untuk capai ultimate mission, mencapai keredaan Allah. Jangan kita cerai-ceraikan. Dalam Al-Quran, dalam surah Al-Insyirah, Allah summarizekan bentuk dia. Apabila Allah sebut, surah Al-Insyirah ni surah menceritakan tentang kisah apa yang dialami oleh Rasulullah apabila sahabat-sahabat melihat Rasulullah agak sugul, nampak macam ada sesuatu tak kena dengan Rasulullah. Apabila, sebab apa? Sebab Jibril tak turun seketika. Apabila Jibril tidak turun seketika, dan menyebabkan Rasulullah rasa gelisah, ditambah pula dengan berbagai-bagai kelemahan daripada pihak Quraisy. Quraisy kata apa? Habis dah Muhammad, kau kena abandon. Tuhan kau pun dah tak suka kau dah, kan? Dia dah, engkau ni dah punya seorang-seorang dah, tak ada siapa suka, kan? Dalam keadaan begini, dan dalam keadaan pening begini, Rasulullah dalam keadaan sugul begini, tak ada di sana sokongan daripada wahyu. Rasulullah dalam keadaan keseorangan. Diceritakan benda ni berlaku, ada yang kes lamanya tu di khilaf, tidak ada satu penjelasan yang tepat tentang berapa tempoh tidak turunnya Jibril. Perlu diingat, Jibril tidak turun hanya membawa wahyu. Kadang-kadang Jibril datang untuk mengajar Rasulullah saja, kan? Walaupun tak turun wahyu, Jibril turun. Ada di sana, kita kata rakan perbincangan lah dengan Jibril ni, kan? Sekarang Jibril tak turun seketika. Suasana begini menyebabkan Rasulullah rasa panik. Jibril turunlah surah Al-Insyirah. Bunyi macam mana surah Al-Insyirah? Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ayat 5 sampai habis. Fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apa terjemahan?